أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis ke-25. Andurrah ibnati Abi Lahab radhiyallahu anha qalat, qama rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar faqala ya Rasulullah ayun nasi khairun? Qala khairun nasi aqra'uhum wa atqa'uhum wa amaruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsaluhum lirrahim. Rawahu Ahmad wa hadza lafzu wa Tabrani wa rijaluhu masiqat wa fi ba'dihim kalam la yudar majma' zawaid. Sayyidatina Durrah binti Abu Lahab menceritakan bahawa pada suatu ketika semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar, seorang lelaki bangun lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang terbaik ialah orang yang paling banyak membaca Al-Quran, paling bertakwa, paling banyak mengajak ke arah kebaikan, paling banyak mencegah kemungkaran, dan paling banyak menghubungkan silaturahim." Musnad Ahmad, Tabrani, Majma' Zawaid. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa ila Qaisar wa ila Najashi wa ila kulli jabbarin yad'uhum ila Allah Ta'ala, wa laysa bin Najashi allazi salla alaihi
an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Bab kataba an-nabiyyu ila mulukil kuffar. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu memberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menulis surat kepada Kisra, Kaisar, Najasyi dan kepada semua raja yang besar. Dalam surat itu baginda sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Najasyi tersebut bukanlah Najasyi yang telah masuk Islam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah solatkan jenazahnya. Bahkan yang ini ialah Najasyi yang lain. Sebenarnya gelaran setiap raja kerajaan Habsyah ialah Najasyi. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah tuan-tuan mulia. Pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis yang pertama hadis daripada Durrah binti Abi Lahab. Jarang kita dengar nama ni. Durrah binti Abi Lahab. Durrah ni dia anak kepada Abu Lahab lah. Abu Lahab. Abu Lahab ni kita semua tahulah. Dalam Quran tu ada satu surah yang khusus untuk Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ada satu surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk ayah kepada Durrah ni. Durrah ni meriwayatkan hadis ni. Hadis kita baca ni anak kepada Abu Lahab yang meriwayatkan, namanya Durrah. Yang mana ayahnya Abu Lahab itu ada satu surah khusus untuk mencelakakan dia. Tabbat yada. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Bukan setakat Abi Lahab aja surah tu. Hammalatal hatab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Isteri Abi Lahab tu, Abu Lahab tu Ummu Jamil tu juga. Dua laki bini kafir. Laki bini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut confirm dua-dua masuk neraka. Khusus surah tu untuk Abu Lahab. Tak ada surah yang sehebat gitulah cercaan Allah. Abu Lahab laki bini confirm masuk neraka. Tiba-tiba ada hadis kita baca yang mana diriwayatkan oleh anak dia. Masya Allah, itulah nak cerita tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala tu. Kafir, mak kafir, ayah kafir, syirik, musyrik, duk tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Allah anugerah anak beriman. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innaka, engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta. Engkau tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang engkau sayang. Ayat tu dia, para mufassir kata dia khusus turun kepada pak saudara Nabi itu Abu Talib. Tapi walakin Allah yahdi man yasha. Ujung ayat tu, tetapi Allah Subhanahu wa taala dia memberi hidayah ila man yasha. Ayat tu ditulis ila man yasha, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dia punya potongan yang pertama tu Allah Ta'ala sebut, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayah orang yang engkau sayang. Maksudnya dia ada, kita orang yang kita sayang, kita nak dapat hidayah. Tetapi yang namanya Allah, yang Tuhan ni, dia beri hidayah bukan untuk orang yang dia sayang. Dia ada 2 poin situ. Satu, orang yang bukan orang yang disayang, tapi yang disebut itu ila walakin Allah yahdi man yasha. Allah akan bagi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Orang yang dikehendaki ini tak semestinya orang yang Allah Ta'ala nampak yang beriman, bertakwa, rajin, sembahyang, tak.
Tapi mayasya yang Allah kehendaki. Orang kafir boleh, orang jahat boleh. Sebab itu kalau kita tengok dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya pattern orang yang kafir jadi beriman, ataupun orang kita, tengok kita ni orang masjid ni orang baik-baik lah, orang surau ni beriman, didik anak elok-elok semua kan. Anak ada 10 orang, tiba satu, ya Allah ya Tuhanku, yang lain tu elok semayang, satu macam tak dapat hidayah. Didik sama, makan sama, rezeki yang kita bagi rezeki yang sama, duduk kita didik, beri faham agama, semua benda yang sama. Tapi anak kita 10 orang, ada seorang Allah Rabbi, tak tahu nak buat macam mana. Allah Ta'ala tak bagi hidayah. Berlaku tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok anak beranak kita, masyarakat jiran, adik-beradik kita berlaku, kita tengok. Itu yang dikatakan. Walakin Allah yahdi mayasya. Hidayah Allah tu orang yang Allah Ta'ala hendak. Walaupun kita sayang anak kita ramai, ada seorang, dua, Allah Ta'ala jadikan begitu. Sebab hidayah Allah ni dia punya satu yang cukup hebat di sisi Allah. Dan yahdi mayasya, Allah hendak. Bukan Allah Ta'ala sayang, bukan Allah Ta'ala suka. Kalau Nabi dia boleh sebut, dia sayangkan pak saudara dia, mungkin dia tak sayangkan orang lain, maka dia hendak yang orang dia sayang. Tapi sifatnya Allah itu sebagai Tuhan, dia tidak melihat kepada yang dia sayang. Yahdi mayasya, yang dia kehendaki. Kalau kita tengok dalam bab qada dan qadar tu, kita tengok kadang-kadang dia ada benda, tempat-tempat yang dalam ahli sunnah wal jamaah ni kita reserve Allah Subhanahu wa taala. Yahdi mayasya. Kadang kita tengok orang yang beriman, dalam yang beriman tu, tiba-tiba dalam orang yang beriman tu seorang ada yang tak beriman. Az-Zahabi, kalau tuan-tuan biasa dengar Az-Zahabi ni, ulama hebat, banyak karya-karya dia. Kalau orang mengaji hadis ni, mengaji ilmu-ilmu tentang rijal ni, Az-Zahabi ni, dia mainan lidah dia dengan karya dia, orang mempegang dia. Sebut Az-Zahabi dia orang tak komen dah. Az-Zahabi tu punya hebat, ulama besar. Dia ada seorang anak. Anak dia tu kaki minum tadi. Allah Rabbi, Allah Ta'ala uji ulama yang hebat itu. Kita tengok Nabi, Allah Ta'ala uji Nabi Nuh, Allah Ta'ala uji isteri dengan anak. Kata hidayah Allah tu mahal nilai. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita doa minta Durrah ni, Abu Lahab ni, dia ada 4 orang anak yang samalah dengan Ummu Jamil. Satu Durrah, kemudian dia ada Utbah, kemudian dia ada Utaibah, kemudian dia ada Mu'attab. Jadi 4 orang, seorang perempuan, 3 lelaki. 2 orang daripada anak Abu Lahab ni, yang namanya Utbah dengan Utaibah ni, Nabi SAW, ini Durrah ni sepupu Nabi, Abu Lahab ni pak saudara Nabi. Nabi SAW punya sayangkan kepada Abu Lahab, punya sayangkan kepada anak-anak saudara dia, kan? Dia kahwinkan anak dia 2 orang. Nabi SAW dia kahwinkan anak dia yang namanya Ruqayyah dan juga Ummu Kalthum. 2 orang anak Nabi ni dikahwinkan dengan Utbah dengan Utaibah. Utbah dengan Utaibah, 2 orang kahwin. Bila turun aja ayat tabat syada abi lahabin wa tab, turun aja ayat itu, Abu Lahab ni, Nabi tadi sayang, kahwinkan anak dengan anak Abu Lahab ni, sebab Arab ni dia akan menjaga kekeluargaan tu, dia nak rekat keluarga. Walaupun sebenarnya masa kahwin tu, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Khadijah lah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Khadijah ni ibu, anak Nabi ni anak banyak dengan Khadijah. Dia seorang ibu ni, dia ibu anak Ruqayyah, anak
Umi Kalsum anak, dia punya feel tak sama dengan ayah. Lain. Ketika mana Nabi SAW nak menjalinkan hubungan kekeluargaan dengan Abu Lahab ini, nak kahwinkan Ruqayyah dengan Umi Kalsum, Khadijah binti Khuwailid ni dia berasa hati sikitlah. Dia rasa macam dia sebenarnya tak apa masuk sangat dengan Ummu Jamil. Ummu Jamil ni bini Saiful Lahab ni lah, mak kepada Durrah. Ummu Jamil je ni outspoken, je ni kasar kan, dia cannot go sangat Khadijah. Tapi sebab Nabi SAW ialah Nabi, utusan Allah, Rasul, kata kahwin Allah, dia ikut. Tapi sebenarnya dalam riwayatnya kan Khadijah dia memang dia berasa hati tak apa seronok, tak apa suka. Sampai apabila turunnya ayat tabat yada Abi Lahab wa tab tu, maka pada ketika itulah Abu Lahab disuruh kedua anak dia yang namanya Utbah dengan Utaibah ni ceraikan anak Nabi SAW. Ruqayyah dengan Umi Kalsum, dua-dua ceraikan. Utbah ni dia loving lah, seorang yang cukup penyayang, berbeza dengan Utaibah. Dia bila ayah dia suruh ceraikan, dia ceraikan lah. Tapi beza dengan Utaibah ni bila dengar ayat turun tentang Abu Lahab, ayah dia suruh diceraikan. Bukan setakat diceraikan Umi Kalsum, diceraikan kemudian dicerca, dia caca, dia kutuk isteri dia Umi Kalsum, kemudian dia koyak-koyakkan baju, cerai koyak-koyakkan, bagi macam sakit lah, jiwa tu sakit. Nabi SAW bila Ruqayyah dengan Umi Kalsum tu balik lah pada Nabi SAW, Nabi dia tengok Umi Kalsum dalam keadaan yang bukan setakat diceraikan, tapi dalam keadaan terseksa, baju dikoyak, memang dihina. Nabi dia angkat tangan, Nabi dia kata, Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik. Nabi dia sebut, ya Allah, kau binasakanlah ke atas mereka dengan kalban min kilabik, anjing-anjing kau. Utaibah itu ketika mana dia pergi berdagang ke Syam bersama dengan ayah dia Abu Lahab. Pergi jauh lah Syam tu, daripada Mekah nak ke Syam tu jauh. Dalam perjalanan tu malam tidur. Ketika mana tidur tu, datang seekor singa, terekam atas Utaibah, dikoyak-koyakkan kulit. Walaupun ketika itu Abu Lahab dia sedar, dia cubalah minta bantuan orang kafir semua, tapi tak dapat buat apa-apa sebab singa naik atas orang, siapa berani? Tak berani try, walaupun anak sendiri kan, tengok singa tak berani, tak dapat selamat. Memang doa Nabi tu dimakbulkan. Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik. Itu yang biasa, kalau itu di dalam hadis Nabi, kalau kita solat subuh biasanya doa tentang Palestin, Yahudi ni kan baca Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik. Walaupun setengah muhaddis dia mendhaifkan hadis sebut, ada cerita. Jadi Utaibah dia mati. Yang Utbah ni dia cerailah yang Mu'attab tu. Antara empat orang anak dia, anak Abu Lahab ni, yang kafir seorang. Yang kafir itulah yang mati, Utaibah. Utbah dengan Mu'attab, yang tu dia beriman akhir. Dan Durrah ni dan yang mendapatkan hadis ini, dia ni orang yang hebat, antara perempuan yang hebat, antara perempuan yang awal masuk Islam. Walaupun Abu Lahab ini kafir, tapi Durrah ni dia masuk Islam, dan dia ikut Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dia seorang-seorang. 3 lagi tak pergi. Utbah tadi dah ceraikan, Utaibah dah mati, Mu'attab ada kafir.
Dia Durrah ni masa zaman uh, jahiliyah dia tu, dia kahwin dengan seorang lelaki nama dia uh, Al-Harith bin Amir bin Naufal. Cerai, anak dah 3 orang, sebab nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, nak ikut Nabi, nak ceritakan hidayah Allah tu. Durrah ni duduk dekat Madinah. Si Durrah ni duduk dekat Madinah sampai dia duduk bersama dengan, ialah dia perempuan seorang, duduk dengan kabilah Bani Zarqa. Kabilah Bani Zarqa, anak Abu Lahab ni, dia duduk dengan kabilah Bani Zarqa, tengah duduk tu. Ialah orang baru nak Islam kan, orang Madinah. Dia duduk tengok, Durrah, kau bukan anak Abu Lahab ke? Kita anak ayah, nama dia satu surah dalam Quran. Mak kita kafir masuk neraka, ayah masuk neraka. Kita ni orang tengok, anak Abu Lahab ni, anak Firaun, anak perempuan. Macam itulah kan. Jadi dia, Allah Rabbi, duduk dengan Bani Zarqa. Bani Zarqa ni orang baik-baik, cuma ialah perempuan, mulut dia biasalah. Perempuan tu mulut ada celupa sikit kan, duduk mengumpat sedap. Jadi Durrah ni kecil hati. Dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu pada Nabi. Waktu tu pagi lah, dalam pukul 11, pukul 12, ngadu dengan Nabi. Nabi pun menenangkan Durrah. Nabi kata, tak apa. Dia kata, Nabi salat zuhur. Lepas Nabi salat zuhur tu, Nabi pusing ke belakang. Nabi dia kata, Ayyuhan nas. Dia kata, ma uziya min ahli, fawallahi syafa'ati latanulu bi ahli. Nabi SAW sebut, wahai manusia semua, dia kata, wahai para sahabat, kenapa kamu menghina, menyakiti ahli keluarga aku? Fawallahi, kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya syafaat aku akan sampai kepada ahli bait, min ahli bait. Dia ni, Durrah ni sepupu Nabi. Durrah ni dia, satu, dia ahli bait, dia ahli keluarga Nabi. Kedua, dia muhajirin, orang yang berhijrah. Ketiga, dia as-sabiqunal awwalun. Ada 3 benda yang hebat pada dia. Ahli bait pun dia, as-sabiqunal awwalun, orang yang mula-mula masuk Islam, dan dia ni golongan muhajirin, orang berhijrah yang bersungguh-sungguh berhijrah, orang yang awal-awal, yang didoakan dengan Nabi dengan pelbagai kelebihan. Bila mana dia tiba di Madinah, dia ni akhirnya dilamar oleh seorang sahabat Nabi, nama dia Dihyah Al-Kalbi. Pernah dengar nama Dihyah Al-Kalbi? Dihyah Al-Kalbi ni dia Nabi SAW, kalau Jibril nak datang, Jibril ni kadang-kadang dia datang orang tak nampak. Jibril ni kadang-kadang dia datang, dia menyerupai manusia. Dan Jibril ni kalau dia nak menyerupai manusia, dia akan berupa dengan rupa sahabat yang nama dia Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini sahabat Nabi, Dihyah Al-Kalbi. Jadi kalau orang nampak Dihyah Al-Kalbi, ada satu ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak pergi, lupa saya cerita tu, tapi Nabi SAW perang nak pergi ke Bani Nadir rasanya. Masa tu Dihyah Al-Kalbi sebenarnya Jibril, tapi dia merupakan diri rupa Dihyah Al-Kalbi. Dia jumpa dengan Nabi, orang tengok, Dihyah Al-Kalbi. Tapi Nabi kata, bukan, ni bukan Dihyah Al-Kalbi, di Jibril, kata. Sebab Nabi nak suruh bergegas ke perkampungan Yahudi pada itu. Jadi Jibril kalau nak turun, dia akan berupa dengan seorang lelaki nama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ni kata, the handsome man at Madinah, dia kata. Orang paling handsome dekat Madinah lah. Jadi Jibril kalau turun, dia akan berupa dengan lelaki paling handsome.
Kalau muka kita ni, muka hidung pun tak mancung kan, muka Melayu, muka Jawa kan. Jadi Durrah ni dilamar oleh dia Dihya Al-Kalbi, kahwin dengan Dihya Al-Kalbi. Kemudian bercerai, kemudian dia juga lepas tu dia kahwin dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ialah anak apa ni? Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat orang ni, perjuangan dia dalam Islam. Walaupun anak Abu Lahab, Abu Jahal, orang yang hebat. Jadi dalam hadis ni cerita kan, terbalik daripada hadis, cerita berkenal-kenalan sikit dengan perawi hadis kan. Dia kata sini, Durrah, Durrah ni anak kepada Abi Lahab, dia berkata, Durrah ni, dia lagi satu, dia dengan Nabi SAW ni, jadi sebabkan dia sepupu Nabi, dia rapat. Satu, rapat dengan Nabi. Kedua, dia rapat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bila Nabi bagi ceramah, bagi kuliah, dia biasa ada. Dan dia ni perangai dia perempuan dengan perempuan ni. Dia dengan Aisyah ni biasa. Walaupun Aisyah tu isteri Nabi, dia ni just belah sepupu je. Tapi dia selalu duk bersaing dengan Aisyah. Bila Nabi SAW kata, kalau nak ambil wuduk dulu, berebut, berlari. Aisyah pun berlari ambil air, dia pun lari pergi ambil air. Dan banyak kali Durrah ni dia menang dengan Aisyah. Ambil kan air kepada Nabi SAW. Banyaklah apa-apa Nabi nak, dia akan berebut dengan Aisyah. Tapi bukanlah ada negatif, tapi maksudnya nak servis Nabi. Pantang Nabi ni, dia cakap sesuatu je, sahabat ni dia punya alert dia tu lain. Sahabiah ni alert dia tu lain. Nabi kata ni sikit, dia orang dah baca macam-macam dah. Oi, Nabi nak gini. Dah khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Durrah dia punya feel dia tu pada Islam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hebat. Dia kata qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari seorang lelaki dia berdiri jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alal mimbar. Ketika Nabi SAW berada di atas mimbar. Faqala ya Rasulullah, dia kata. Dia bertanyalah, lelaki itu bertanya kepada Rasulullah, ayun nasi khairan. Manusia yang macam mana yang paling baik, kata Nabi. Dekat sini Nabi sebutkan beberapa bentuk manusia. Pertama kata Nabi, khairun nasi aqra'uhum. Yang pertama, manusia terbaik ialah yang paling banyak membaca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, wa ataqa'uhum, yang paling bertakwa. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa amaruhum bil ma'ruf, yang sentiasa menyuruh kepada perkara yang ma'ruf. Kemudian kata Nabi SAW, wa anhahum anil munkar, yang keempat yang sentiasa mencegah daripada perkara yang mungkar. Dan kata Nabi SAW yang kelima ialah wa awsaluhum lirrahmi, iaitu orang yang sentiasa menjalinkan hubungan silaturahim. Jadi khairun nas, manusia yang terbaik adalah manusia yang ada sifat-sifat ini. Jadi kita tengoklah dalam diri kita, baca Quran kita macam mana, ketakwaan kita, amal ma'ruf kita, nahi mungkar kita, kemudian bagaimana hubungan kita dengan kaum kerabat kita, silaturahim dengan adik-beradik, dengan jiran, dengan anak, dengan keluarga dan sebagainya. So 5 golongan ini disebutkan oleh Nabi SAW merupakan manusia yang terbaik di pandangan Islam. InsyaAllah tuan-tuan mulia, panjang sikit pagi ni hari Sabtu dah, kita tak ada program apa, sembang-sembang pagi, bermanfaat. Jadi kita fahami hadis ini, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah, illa allazina amanu bis-salat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, sallallahu